Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunafir wa atmim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu kembali pada hari ini. Pada kali ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini muka surat 27 di dalam madah kajian teks Jawi Klasik. Jadi pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membicarakan berkenaan dengan haid, nifas dan juga istihadah, yang mana ianya merupakan salah satu daripada beberapa sebab yang mewajibkan mandi, di antaranya seperti haid dan juga nifas. Adalah antara perkara yang mewajibkan seorang itu mandi apabila berakhirnya haid ataupun berakhirnya nifas. Manakala istihadah ni dia memakai hukum yang lain, tidak sama seperti hukum haid dan juga nifas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fil haid wan nifas wal istihadati. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum haid dan nifas dan istihadah. Bermula haid itu darah yang keluar daripada faraj perempuan yang umurnya 9 tahun takriban. Baik, apakah itu haid? Pengarang membawa kita semua kepada takrif apakah yang dimaksudkan dengan haid. Yang dimaksudkan dengan haid di sini ialah darah yang keluar daripada kemaluan, daripada faraj perempuan, iaitulah daripada rahim, daripada saluran rahim perempuan, yang mana perempuan tersebut umurnya 9 tahun takriban, hampir 9 tahun secara takrib, secara hampir, lebih kurang umurnya 9 tahun. Dan seperti biasalah sebelum daripada ni, kita dalam perkiraan tahun-tahun ini, umur 9 tahun ini merujuk kepada tahun yang nisbah kepada kalender Islam. Dipanggil tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah iaitulah nisbah kepada hisab bulan. Ini dipanggil kalender Islam, dalam kalender Islam. Manakala kalender yang kita pakai hari ini, Januari, itu nisbah kepada tahun Syamsiah. Itulah merujuk kepada perkiraan peredaran matahari. Oleh kerana ia memberi kesan, oleh kerana itu ia memberi kesan kepada pengiraan dari sudut hari, dari sudut bulan. Kerana dalam perbezaan 1 tahun, beza antara tahun Masihi dan juga tahun Islam ialah sebanyak 10 hari. Kalender Islam tahun Masihi 365 hari. Manakala kalender Islam bezanya ialah jumlah keseluruhannya lah 330 hari darab dengan 12. Bezanya bukan 355 hari. Maksudnya ada perbezaan setiap 1 tahun lebih kurang 10 hari. Jadi oleh kerana itu dalam perkiraan
Kalau seorang itu berumur 9 tahun, sudah ada perbezaan di sana 90 hari. Kalau perbezaan 9 tahun, 90 hari. 9 tahun darab 10 jadi 90 hari berbeza. Kalau diubah ikut bulan pula, dia akan menjadi, naik di sini 3 bulan. Maksudnya, kalau katakanlah seorang itu dia lahir pada 1 hari bulan 1 hari bulan 1 Januari tahun 2000 okey. Baik 2000 lah, cukup genap tahun 2000. Dia dalam tahun paling hampir ini 9 tahun mengikut kalender Masihi ialah 1 hari bulan 1 tahun 2009. Tetapi sekiranya kita merujuk kepada tahun Qamari, perlu ditolak sebanyak 3 bulan. 3 bulan ke belakang. Maknanya sebelum 1 Januari, sebelum Januari. 3 bulan Oktober, November dan juga Disember. Oktober tahun 2008 sudah boleh dikira seorang itu boleh sampai umur balik walaupun pada kalender Masihi belum sampai lagi umurnya 9 tahun. Dan takriban di sini dengan maksud lebih kurang, dan ulama telah meletakkan anggaran seorang itu boleh mari dikira darah, boleh datangnya darah dan dia boleh dikira sebagai haid apabila dia mari sebelum genap umur 9 tahun lebih kurang dalam tempoh 16 hari. 16 hari sebab dikira antara 16 hari hingga 16 hari kalau kita count down sebelum umur 19 tahun tu 16 hari ataupun lebih kurang 16 hari ataupun 15 hari macam tu lah. Kerana dikira tempoh suci paling kurang antara 2 haid. Dia ambil tempoh suci paling kurang antara 2 haid ni 15 hari. Jadi kalau marinya 2 minggu sebelum genap umur 9 tahun, itulah dipanggil sebagai takriban walaupun tidak tepat walaupun tidak tepat umurnya 9 tahun. Jadi lebih kurang tu dengan maksud 2 minggu, lebih kurang 15 hari. Jadi darah haid ini ialah darah yang keluar bukan 9 tahun takriban, bukan darah penyakit. Darah haid ni bukannya dikira sebagai darah penyakit. Mana kita tidak boleh anggap perempuan bila marinya uzur itu dipanggil darah penyakit. Itu bukan darah penyakit. Itu adalah darah tabi'i. Darah tabi'i natural bagi seorang perempuan yang dipanggil sebagai Bani Adam. Banati Adam sebagai darah natural yang keluar daripada anak-anak perempuan daripada Nabi Adam, keturunan anak cucu perempuan Nabi Adam. Dan bukan sebab wiladah. Darah ini keluar bukan dengan sebab wiladah. Bukan dengan sebab kelahiran. Wiladah tu kelahiran. Itu yang pertama, darah haid. Pengertian darah haid. Haid yang pertama. Dan nifas yang keduanya, darah yang keluar daripada perempuan ialah nifas. Iaitu darah yang keluar mengiringi wiladah. Mengiringi wiladah. Maksudnya darah ini adalah darah keluar selepas daripada seorang itu melahirkan kandungannya. Sama ada lahir tu seperti biasa ataupun gugur ke, dia mengiringi. Mengiringi bukanlah dengan maksud bersama, tapi dia tabiat masa sejurus selepas daripada wiladah. Dengan bahawa adalah keluarnya dahulu daripada lalu masa 15 hari daripada wiladah. Maksudnya darah nifas ini ialah darah yang keluar selepas daripada anak tu keluar. Katakanlah anak keluar jam 9 pagi. Jam 9:01 pagi darah yang keluar selepas daripada anak yang keluar
itulah dia namanya darah nifas. Jadi syarat darah nifas ni ialah ia mesti keluar selepas daripada seluruh badan anak itu keluar daripada rahim perempuan. Maksudnya kelahiran yang lengkap. Sekiranya darah itu keluar belum lagi habis anak itu keluar, darah itu keluar sama-sama, itu tidak dinamakan nifas. Jadi syaratnya dia keluar mengiringi wiladah. Kemudian dia keluar, katakanlah selepas keluar anak tu keluar pukul 9 pagi, hari itu tak keluar darah. Tak keluar darah. Kemudian hari yang kedua tak keluar darah. Hari yang ketiga baru keluar darah. Darah apa hari yang ketiga tu? Hari yang ketiga tu juga dianggap darah nifas. Jadi syaratnya dia mestilah keluar dalam tempoh 15 hari. Dahulu daripada lalu 15 hari daripadanya. Maksudnya dia mestilah keluar tu sebelum berakhirnya 15 hari selepas berlakunya wiladah. Jadi kalaulah dalam tempoh 14 hari selepas kelahiran barulah keluar darah, ianya masih lagi dikira darah nifas. Sekiranya bermula keluar selepas daripada 15 hari, tempoh suci yang paling ringkas antara darah haid dengan darah haid, antara darah nifas dengan darah haid. Kalau keluar tempoh lebih daripada 15 hari, maksudnya lahir pada 1 Januari. Tiba-tiba selepas 15 hari tak mari juga, lahir yang keluar itu bukan lagi dikira darah nifas. Kerana dia telah keluar setelah berlalunya masa 15 hari daripada tempoh wiladah. Okay. Jadi kita kena jelas antara wiladah, antara darah nifas dengan darah haid dan juga dengan darah setelah satu lagi darah istihadah. Dan jika adalah ia kemudian daripada lalu masa yang tersebut, kalaulah ia keluar, darah ini keluar setelah kemudian daripada berlalunya masa 15 hari, masa yang tersebut ni masa 15 hari lah, adalah ia darah haid dan tiada nifas baginya. Jadi darah yang keluar selepas daripada tempoh 15 hari daripada kelahiran, ia adalah darah, bukan lagi darah nifas. Di sini nak kira bukan lagi darah nifas. Tidak lagi darah nifas. Kemungkinan dia adalah darah haid ataupun satu lagi kemungkinan juga ia adalah darah istihadah. Maksudnya pengarang mengatakan bukan darah nifas dah tu. Dia jadi darah lain. Sama ada haid ataupun istihadah. Tengok syarat-syarat dia lah. Melihat kepada syarat darah haid dan juga syarat darah istihadah. Dan tiada nifas baginya. Jadi orang ni lahir tanpa ada darah nifas lah. Sebab darah nifas tu bukannya wajib keluar. Darah haid tu bukannya semesti dia keluar. Ada hak tak keluar. Ada yang kelahiran yang dipanggil kering tanpa ada darah. Dipanggil kelahiran yang kering. Ini yang disebut kelahiran yang kering ini. Dan darah yang keluar dahulu daripada wiladah. Okay. Kemudian darah yang keluar dahulu sebelum daripada wiladah. Sebelum daripada anak lahir. Katakanlah anak tu lahir pukul 9. Tapi darah keluar dah sebelum daripada pukul 9. Macam mana pula darah tu? Dan darah yang keluar berserta dengan anak. Termasuklah juga dia keluar sekali dengan anak. Anak tu keluar kepala dulu ke, keluar tangan dulu ke, keluar kaki dulu ke. Sekali dengan darah. Itu dengan anak itu tiada dinamakan darah nifas. Ini bukan dinamakan darah nifas. Sebab apa? Sebab kita kata darah nifas ini ialah selepas daripada keluar habis anak daripada rahim, selepas semua anggota badannya keluar daripada rahim, itulah darah yang keluar selepas daripada itulah dipanggil darah nifas. Nifas itu merujuk kepada nafas. Bila anak itu sudah bernafas, maksudnya keluar daripada rahim ibunya dan dia bernafas, dan syaratnya ialah mesti dia keluar habis, barulah dipanggil darah nifas. Manakala masih ada lagi bayi dalam kandungan, katakanlah kembar, seorang keluar, kemudian nak tunggu keluar seorang lagi, 1 jam, 2 jam,
maka masa darah yang keluar antara dua bayi itu tidak dinamakan, belum lagi dinamakan darah nifas kerana ia belum keluar lagi bayi. Belum habis lagi keluar bayi. Hanya darah fasad jua. Ia hanya dikenali dengan darah fasad. Darah fasad ni macam hukum darah istihadah lah. Darah yang rosak, fasad ni rosak jua. Darah bukan darah nifas, bukan darah haid, tapi darah fasad. Jikalau tiada berhubung, syaratnya kalau tiada berhubung dengan haid yang dahulunya. Dia tidak berhubung dengan darah haid yang terdahulunya. Okay. Maksudnya dan dia tidak ada sebelum ni, tak ada berkait, tak ada bersambung dengan darah haid sebelum daripada ni. Darah haid macam mana dia mengandung? Dia mengandung keluar haid tak? Mengandung keluar haid ataupun tidak ni, ada kaul yang mengatakan ianya adalah haid. Seorang yang mengandung tu boleh jadi mari haid. Dan jika berhubung, katakanlah andaikan ianya berhubung dengan darah haid, darah yang keluar tu semasa seorang tu melahirkan anak, sebelum habis anak tu keluar, dia darah yang keluar tu, katakanlah andaikan seorang perempuan yang mengandung ni, dia ada haid, mari haid. Jadi, jika diandaikan dan jika berhubung dengan haid, bersambung dengan darah haid, adalah ia darah haid. Kalaulah dia bersambung, ada kait dengan darah haid sebelum daripada dilahirkan anak, masa 9 bulan tu keluar lagi haid. Jadi masa lahir tu masa bersambung dengan haid, maknanya dia mari baru 3 hari baru. Lepas tu dia pun mari nak melahirkan anak, jadi keluarlah darah tu. Maknanya masih lagi dalam tempoh haid. Dibinakan atas bahawasanya dibinakan atas dasar bahawasanya perempuan yang bunting datang haid. Kalaulah kita bina atas dasar diasaskan atas kaedah, atas dasar pendapat yang mengatakan perempuan yang bunting, perempuan yang hamil itu ada haid, ada mari haid. Sedangkan kita dalam ikut kaedahnya perempuan yang mengandung ni tak ada mari haid lah, tapi ada juga yang mengatakan darah yang keluar tu kalau ikut cukup syarat haid, maka boleh dinamakan haid. Kalau cukup syarat haid. Adalah sebab-sebab kenapa di antaranya ada yang mengatakan kandungan itu di luar daripada rahim. Yang ni kita kena lihatlah penjelasan daripada pihak kesihatan, pihak doktor, sebab apa darah masih lagi keluar dalam tempoh seorang itu mengandung. Ada sebab dan musababnya. Dan istihadah. Yang ketiga pula ialah darah istihadah. Dan istihadah itu darah penyakit yang keluar ia lain daripada masa haid. Darah istihadah ni ialah darah yang keluar selain pada waktu selain daripada masa haid dan nifas. Seperti bahawa ada ia kurang daripada sehari semalam atau melampaui bagi 15 hari 15 malam, iaitu masa yang kurang daripada sekurang-kurang haid. Sehari semalam ni ialah tempoh sehari semalam ialah sekurang-kurang tempoh haid. Tiba-tiba darah yang keluar, ada satu hari tu dia mari, darah tu keluar tak sampai sehari semalam. Keluar daripada zuhur, kemudian berhenti selepas maghrib. Esok kan tidak ada, lusa sampailah seterusnya tidak ada. Jadi darah ini yang keluar ni kurang daripada sehari semalam. Jadi tidak boleh dinamakan darah haid kerana keluarnya tidak sampai pun tempoh haid yang paling kurang. Atau melampaui bagi 15 hari 15 malam. Dan masa yang lebih daripada sebanyak-banyaknya. Itulah masa 15 hari 15 malam ini ialah masa yang lebih daripada sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tiba-tiba darah keluar melebihi 15 hari. 20 hari ke?
Jadi oleh kerana ianya lebih daripada 15 hari, maka kita tak boleh namakan ia sebagai darah haid. Darah apa? Darah istihadah. Kalau bukan dengan sebab kelahiran, dia panggil istihadah. Atau masa yang lebih daripada sebanyak-banyak nifas. Ataupun ia keluar melebihi tempoh nifas. Melebihi tempoh sebanyak-banyak nifas, iaitu lebih daripada masa 60 hari. 60 hari, 70 hari sampai 65 hari. Okey, 65 hari itu dah lebih 60 hari. Okey, keluarnya lebih daripada 60 hari, keluar 70 hari ke, maka kita tak boleh katakan darah itu sebagai darah nifas. Sebaliknya, ianya dinamakan sebagai darah istihadah. 60 hari dan 60 malam, tempoh paling banyak nifas. Demikian lagi jika melihat darah. Samalah juga sekiranya melihat darah, perempuan lah ni, oleh perempuan yang kecil dan yang putus asa daripada haid. Ya'isna minal mahid. Ya'isna minal mahid ni putus asa daripada haid. Orang kita panggil monopause. Ini monopause. Aja macam mana monopause. NOU. Okey. Perempuan yang monopause itu hak putus asa dan yang perempuan yang putus asa daripada haid dinamakan monopause. Kemudian perempuan yang kecil maksudnya yang tak sampai umur 9 tahun. Tak sampai umur 9 tahun, kurang daripada umur 9 tahun. Contohnya sebulan sebelum cukup 9 tahun, Qamariyah. Sebulan tu berapa hari sebelum sempurna umur? 30 hari. 30 hari tu tidak dipanggil takriban lah. Takriban tadi 15 hari ke atas menghampiri umur 9 tahun. Jadi kalaulah katakanlah dia dilihat darah keluar semasa umur 8 bulan 8 bulan 8 tahun 11 bulan. Genap-genap 8 tahun 11 bulan. Itu termasuk dalam darah istihadah, bukan lagi darah haid. Belum lagi dikira darah haid. Dinamakan sekaliannya darah istihadah. Orang yang sudah menopause. Yang sudah menopause keluar darah daripada sinu al-ya'si minal haid, usia putus asa daripada haid, dinamakan darah istihadah. Maka tiada menegah maksudnya tiada tertahan dia, tiada terlarang daripada sembahyang dan puasa dan lainnya. Jadi perempuan yang istihadah ini yang keluar darah bukan darah haid, yang keluar yang keluar tak cukup sehari semalam ataupun keluarnya melebihi 15 hari tempoh paling kurang paling banyak haid, ataupun lebih daripada 60 hari tempoh paling maksimal bagi nifas, ataupun keluar sebelum usia baligh, sebelum usia 9 tahun, ataupun keluar setelah usia monopause umur 90 tahun dah keluar darah lagi. Itu dinamakan darah istihadah. Oleh kerana itu darah tersebut tidak menghalangnya daripada solat, daripada berpuasa. Maksudnya wajib dia berpuasa, wajib dia sembahyang dan lain-lain lagi antara kewajipan-kewajipan yang mana kalau orang haid dia tak wajib, tapi kalau orang istihadah wajib. Maka hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadah akan farajnya. Jadi ini kaedah bersuci bagi perempuan yang istihadah. Darah yang keluar itu adalah najis. Oleh kerana dia keluar daripada dua jalan, depan dan juga belakang. Ia adalah najis. Dalam masa yang sama, darah itu sendiri adalah najis. Jadi cara nak bersuci ialah hendaklah dia basuh farajnya dan disumbat akan dia dengan umpama kapas. Kena sumbat dengan kapas sebab dibimbangi keluar. Sebab dia darah sentiasa keluar.
Kalau tak disumbat, dia keluar meleleh, menajiskan pakaian. Dan diikatkan dia. Sumbat dengan kapas, kemudian ikatkan dia dan mengambil wuduk. Selepas daripada sempurna ikat dia, barulah ambil wuduk. Syarat dia, kena kemaskan dahulu tempat keluar darah itu. Dengan cara ini mudahnya dengan adanya tuala wanita boleh digunakan untuk menggantikan kapas ni. Kita maksudnya darah itu tak keluar lagi, tidak mencemari di luar daripada kawasannya. Selepas dipakai, kemas, ikat semua, barulah dia ambil wuduk. Kemudian daripada masuk, syaratnya ialah kena masuk waktu dulu. Masuk waktu, jadi wuduk tu setelah daripada, kemudian maksudnya setelah daripada masuk waktu sembahyang. Dan sembahyang ia dengan bersegera. Selepas masuk waktu, mana dia bersuci dulu. Setelah bersuci, dia kemaskan tempat, tutup kawasan yang keluar darah. Kemudian barulah dia berwuduk setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu dia berwuduk, kemudian dia nak solat sunat, bolehlah solat sunat segera. Kemudian terus sembahyang fardu. Baik, itu kaedah bersuci bagi orang yang dipanggil orang daimul hadas. Macam seperti orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Samalah juga seperti orang yang berpenyakit dedas. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki yang berpenyakit dedas, sentiasa air kencing yang keluar, juga syaratnya seperti mana perempuan yang istihadah. Cumanya kaedah lah cara jalan tu lebih kurang sama, cuma mungkin alatan tu berbeza. Setelah pada masuk waktu, dia bersuci dulu, tutup dulu, bungkus dulu, kemudian masuk waktu, terus ambil air sembahyang, berwuduk. Setelah daripada tu, terus dia solat tanpa menunggu, kecuali menunggu masa untuk solat berjemaah. Kalau dia pergi masjid pun memang dia tunggu sekejap. Itu antara keperluan lah. Kalau dia nak sembahyang berjemaah, dia benarkan tunggu sekejap untuk orang qamat. Kalau tidak, tak bolehlah dia pahala solat berjemaah. Dan masa tempoh haid pula. Dan masa sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Satu hari, satu malam, 24 jam lah kalau kita kira dalam bentuk jam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Paling banyak tempoh haid ni ialah 15 hari, 15 malam. Itu paling kurang, paling banyak. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Paling kurang, satu hari, satu malam. Dan yang ghalib. Jadi kita ada 3 sini. Paling kurang, paling banyak dan yang ghalib. Dan yang ghalibnya 6 hari, 6 malam atau 7 hari, 7 malam. Benda ni tidak tetap. Dia tidak, seorang perempuan tu berbeza dengan perempuan yang lain. Jadi kaedah ni, jangan lari daripada kaedah ni. Paling kurang 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari 15 malam, ghalib kebiasaan 6 ataupun 7 hari 7 malam. 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam. Bermula sekurang-kurang taharah, suci, iaitu perceraian. Suci apa? Perceraian. Beza suci yang memisahkan. Suci ni yang memisahkan antara dua haid ialah sebanyak 15 hari 15 malam. Itu paling kurang tempoh suci antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Dan tiada had bagi sebanyak-banyak tempoh suci antara dua haid. Jadi tidak ada had tu. Kalau had paling kurang 15 hari. Paling banyak mana? Tiada had. Tiada batasannya. Dan terkadang setengah perempuan tiada haid ia. Ada kadang-kadang seorang perempuan tu tiada haid sepanjang usianya. Boleh jadi mari sekali saja sepanjang usianya.
Yang ni benda yang kadang-kadang berlaku. Yang ghalibnya ada marilah. Dan masa sekurang-kurang nifas satu lahzah jua. Sekurang-kurang nifas ialah satu lahzah. Apa itu satu lahzah? Satu lahzah di sini ialah 1 detik sahaja. 1 detik. Kalau kita merujuk kepada sesetengah terjemahan daripada kitab Jawi ni, ada yang menggambarkan satu lahzah ni dengan dipanggil satu perludahan. Satu perludahan sekali ludah. Macam mana saya sekali ludah, air keluar? Satu perludahan. Sebenarnya darah nifas itu keluar paling kurang mari sekali ludah. Satu lahzah juga. Dan jikalau sedikit darahnya sekalipun, walaupun keluarnya sedikit sahaja, 1 titik je keluar. Itu satu lahzah lah tu kira. Satu perludahan. Dan sebanyak-banyak tempoh nifas ini ialah 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam itulah tempoh paling maksimal bagi nifas. Dan yang ghalib bagi nifas ini ialah 40 hari 40 malam. Tempoh nifas yang ghalib, yang orang Melayu kita panggil tempoh berpantang, 40 hari tempoh berpantang. Yang mana dinamakan 40 hari tempoh berpantang tu ialah hak ghalib. Boleh jadi seorang tu dia berpantang sampai 60 hari tempoh maksimal. Bermula sekurang-kurang habis nifas.